Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tajuk kita hari ini, bagaimana permulaan Wali Songo dengan perkembangan Islam di Nusantara. Kita bersama dengan bab kita yang pertama, yakni Kelantan dan Champa melahirkan tokoh-tokoh Wali Songo di peringkat awal. Peranan Kelantan sebagai pusat Majapahit Barat yang kemudian mengubah kepada Empayar Cermin Jeddah banyak memberikan sumbangan terhadap perkembangan Islam di Tanah Jawa dan juga Melaka. Dan sedikit sebanyak membabitkan juga dengan perkembangan dakwah di Pasai semasa pemerintahan Sultan Zainul Abidin. Said Hussein Jamadi Kubra dari keturunan Said Al-Alawiyah merupakan bangsa Arab yang termulia sekali di tanah Hazramaut dan berkahwin dengan 3 orang puteri dari keluarga diraja Empayar Cermin Jeddah, melahirkan pula generasi yang tersenarai di dalam kumpulan Wali Songo atau Wali Sembilan. Adiknya Said Tanahuddin atau Syekh Muhammad Saman yang beroperasi di kawasan Bukit Panau banyak melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu kerohanian dan kebatinan seperti Laksmana Hang Tuah dan beberapa orang anggota di dalam kumpulan Wali Sembilan. Melalui firasatnya, Masjid Kampung Laut diletakkan sebagai petanda yang ada hubungan dengan kebangkitan Islam di Nusantara. Ibrahim Asmara yang menjadi menantu raja di Champa turut membawa 2 orang anaknya, Sunan Ampel dan Maulana Ishak, ke Tanah Jawa. Sunan Ampel kemudian menggantikan tempat bapa saudaranya Maulana Malik Ibrahim dengan menyusun perencanaan sehingga desa Gelagah Wangi bertukar menjadi sebuah pusat kerajaan Islam yang berpengaruh dengan nama Bintoro Demak. Maulana Ishak yang diusir oleh mertuanya Raja Balambangan, iaitu di Jawa Timur, kerana tidak senang dengan pengaruh Islam yang kian berkembang, membawa diri ke Melaka dan menjadi antara yang berkedudukan penting di kalangan ulama-ulama sufi di zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah dan Bendahara Tun Perak. Anaknya Sunan Giri banyak memainkan peranan sehingga berjaya menegakkan kerajaan Islam di Demak dan mencipta Giri sebagai pusat dakwah yang terawal di Jawa. Langkah-langkah politik yang disusun begitu rapi akhirnya memaksa kerajaan Hindu Majapahit memindahkan kerajaannya ke Jawa Timur, yakni Pasuruan, Balambangan dan Pulau Bali. Wan Husin, yakni sepupu Sunan Ampel yang berwibawa serta berilmu tinggi, diutus ke Pulau Madura menjadi seorang murabbi dan kemudian membuka kampung Teluk Manuk di selatan Thailand. Adiknya Wan Bu, yakni Wan Abu Abdullah yang menyambung tugas-tugas Maulana Ishak di Pasai, akhirnya kembali menjadi raja di Champa. Dan kerja dakwah disambung oleh anaknya Sunan Gunung Jati yang menjadi panglima perang Senopati Kerajaan Demak. Ya, Sunan Gunung Jati telah berjaya mewujudkan 2 buah kerajaan Islam di Banten dan Cirebon. Oleh kerana cintanya terhadap agama dan ingin melihat Islam itu dianuti oleh setiap orang, maka Sultan Baqi Shah yang bergelar Raja Empayar Cermin Jeddah bersama rombongannya meninggalkan bumi Kelantan, mengikut jejak langkah sepupunya Maulana Malik Ibrahim mengembangkan Islam di Tanah Jawa. Baginda cuba meyakinkan Bahtera Hayam Wuruk terhadap amalan Islam supaya meninggalkan amalan-amalan yang bercampur baur dengan Siwa Buddha yang sukar dilepaskannya. Akhirnya Said Hussein Jamadi Kubra sendiri menyusul ke Tanah Jawa, menghabiskan sisa hidupnya dalam menyumbangkan nikmat batin terhadap agamanya. Pilihannya yang terakhir ialah di daerah Wajo, Sulawesi, di mana jasadnya disemadikan. Seorang manusia pilihan dari keturunan yang mulia, Said Hussein Jamadi Kubra memilih kawasan Nusantara sebagai sumber sebenarnya adalah di dalam
rancangan Allah. Percikan kebangkitan Islam yang bermula dari timur, sehinggalah datang satu kaum dari sebelah timur dengan membawa bersama-sama mereka panji hitam, riwayat Ibni Majah, dan akan mengembangkan sayapnya ke Khurasan, kemudian ke Syam, dan akhirnya ke Haramain. Kebangkitan Islam yang sedang berlaku sekarang tidak akan berhenti selagi tidak mencapai kemuncaknya. Islam pasti sekali lagi menguasai dunia. Ini disokong oleh sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebelum hari kiamat datang, pastilah Islam itu bangun semula. Walaupun antara mulanya Islam bangun dan mula kiamat hanya sekadar masa memerah susu. Baiklah, itu saja perkongsian kami untuk bab kita yang pertama.